Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni kita nak cerita tentang satu yang agak menarik juga, iaitu tentang Model T Ford dan kenapa ia semuanya warna hitam. Benda ni bermula bila kawan saya seorang lah. Dia ni dulu budak IT, jaga komputer punya pull out dekat New Straits Times. So dia hantar saya gambar kereta daripada 1930-an. Dan kereta tu dia punya rim dia pakai wire wheels dan cat warna kuning. So dia tanya, betul ke benda ni warna kuning? Saya kata nampak macam betul lah. Pasal period tu memang wire wheels memang selalunya cat kala-kala ni lah. So dia kata dia punya kawan ada kereta macam ni, 2-3 orang geng yang ada kereta tahun 30-an, kereta-kereta klasik lama ni, semua dia punya rim chrome, dia kata. Saya kata, oh, mungkin dia orang sajalah kot nak tukar chrome. Ada ke warna lain masa tu? Dia kata pasal Ford Model T semua warna hitam. Cakap, wah, betul juga. Kita pun mungkin pernah dengar bahawa orang kata Henry Ford kata you boleh pilih warna apa untuk Model T ni asalkan dia warna hitam. Jadi ini legenda ke betul ke? Saya pun terfikir juga, saya rasa bukan legenda, saya rasa ini betul. Tapi untuk pastikan saya mula mencari. Yang pertama sekali, betul ke Henry Ford pernah berkata-kata macam ni? Jadi saya pergi melawat mula-mula sekali ialah Ford punya website lah. Dalam archive dia kata memang betul Henry Ford pernah mengatakan begitu. Tetapi sebenarnya apabila dia berkata begitu ialah hanya untuk kereta daripada tahun 1914 hingga 1925. Tak ada rakaman suara, tapi dalam archive Ford memang mengatakan dia pernah berkata begitu. Jadi persoalannya ialah kenapa Henry Ford memilih warna hitam? Adakah itu saja warna yang ada ataupun macam mana? Sebenarnya dalam artikel yang sama, archive syarikat Ford berkata warna asal untuk Model T ni sebenarnya ada beberapa color lain, iaitu seperti hijau, merah menyala, merun, perang, kelabu dan juga hitam lah. So warna-warna semua pun memang ada. Ini waktu mula dikeluarkan pada tahun 1908. Jadi kenapa pada tahun 1914 Ford menukar fikirannya? Dan sebelum saya boleh menjawab soalan tu, kita kena tengok background sikit tentang sejarah syarikat Ford ni. Jadi sebelum Henry Ford mengeluarkan Model T sebagai model mampu milik, kereta ni semua adalah permainan orang kaya. Malah sebenarnya Model T itu pun masa awal-awal harganya taklah begitu mampu milik, tetapi ada sesuatu yang telah berlaku yang menjadikan ianya sangat-sangat mampu milik untuk kebanyakan orang di Amerika Syarikat. Kira keadaan masa mula-mula kereta tu keluar sama macam keadaan kita sekarang lah. Masa zaman tu ramai orang pakai kereta kuda dan hanya orang kaya yang mampu milik kereta petrol. Zaman sekarang pun samalah, kita orang biasa pakai kereta petrol, orang kaya dah mula pakai kereta elektrik. Jadi dalam usaha untuk jadikan kereta ni mampu milik, Ford mula mengemaskan sistem penghasilan kereta di kilang, iaitu menggunakan assembly line ataupun pemasangan aliran. Sebenarnya Ford bukan orang pertama yang mencipta assembly line. Assembly line ni adalah satu proses yang mula digunakan secara terhad ataupun menyeluruh sejak Industrial Revolution, iaitu bila orang cipta steam engine, berjaya menggunakan kincir air, pada situ mula menghasilkan kilang, dan dalam kilang itulah mula kita pecahkan proses-proses penghasilan produk pada langkah-langkah yang lebih mudah dan lebih kecil yang boleh dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak perlu mempunyai kemahiran tinggi, tapi cukup untuk sekarang mempunyai kemahiran sederhana. Jadi kilang pertama yang menggunakan assembly line ini dikatakan telah beroperasi pada pertengahan abad ke-19 dan ianya ialah kilang enjin steam Richard Garrett and Sons yang mula beroperasi pada tahun 1853 di Suffolk, England. Dan Henry Ford juga bukan orang yang pertama menggunakan sistem assembly line dalam industri kereta. Yang pertama menggunakan assembly line dalam pemasangan kereta ni ialah Oldsmobile. Pengasasnya itu Ransom Eli Olds. Jadi Oldsmobile yang pertama yang dibina menggunakan assembly line proses ni dipanggil Oldsmobile Model R, yang juga diberi julukan Curved Dash Oldsmobile. Kerana kemasan depan pemandu itu bentuk macam kayu melengkung. Kereta kuda zaman tu kalau depan dia melengkung dia panggil Curved Dash. Jadi bila Ford memulakan syarikat kereta dia lebih awal lagi, tak awal 1903 ke macam tu lah. Tapi dalam tahun 1906 di mana dia mula membina model yang dipanggil Model N, dia cuba menggunakan sistem pemasangan aliran ataupun assembly line ni, tapi pada masa itu dia menggunakan gelongso. Jadi chassis ataupun kenderaan yang sedang dibina tu ditarik atas gelongso secara manual oleh orang daripada satu stesen ke stesen yang lain. Jadi semasa Model T dilancarkan pada tahun 1908, sistem assembly line ni dah ada, tapi ianya masih lagi menggunakan tenaga manusia lah untuk menggerakkan benda tu daripada satu step ke satu step. Saya percaya pada masa yang sama sebenarnya Henry Ford sedang membina satu kepakaran lah. Dia tengah belajar macam mana nak menjadikan ianya lebih cekap. Jadi apa yang dia dapati pada masa ini ialah walaupun sistem menarik kenderaan ini dalam assembly line itu lebih cepat daripada memasang
kenderaan di satu tempat dan semua orang berlaku di satu tempat, ianya masih lagi tidak begitu cekap kerana pemasangan tu still bergantung kepada berapa cepat orang tu nak pasang lah. Jadi dia ada kena cari cara untuk menjadikan memaksa semua orang bekerja pada satu kadar yang tertentu. Jadi inovasi besar ni berlaku pada 1913 setelah dia melakukan apa yang dia panggil motion study lah. Motion study ni ialah di mana dia melihat apakah cara yang paling cekap untuk memasang sesuatu komponen kepada kereta dan berapa masa yang diperlukan. Jadi bila dia dah congak, dah campurkan semua ni, dia dah tahu berapa masa yang diperlukan untuk setiap stesen. Jadi apa yang mereka bina semasa itu ialah sebuah kilang yang mempunyai jentera penarik akan menggerakkan kereta tersebut pada kadar yang tertentu. Jadi sekarang ni stesen-stesen tersebut berada di sebelah moving assembly line ni dan awak terpaksa memasang satu komponen tu mengikut kadar pergerakan assembly line tu. Dalam menghasilkan proses ini, Ford telah memecahkan penghasilan kereta itu kepada 84 langkah mudah, dan di mana ini dengan menggunakan moving assembly line telah berjaya mengurangkan waktu membina kereta tersebut atau memasang kereta tersebut daripada lebih pada 12 jam kepada kurang daripada 2 jam. Jadi kiraan masa itulah actual time spent putting it, assembling it. Transit time antara stesen daripada section ke section tak dikira sebagai assembly time lah. Jadi dengan kecekapan ini daripada 12 jam lebih kepada kurang 2 jam, Ford telah boleh mengurangkan harga Model T ni daripada $800 lebih hingga ke $300 lebih untuk yang paling murah sekali. Dengan peningkatan yang banyak dari segi produktiviti ni, Ford juga telah berjaya menawarkan gaji yang lebih bagus kepada pekerjanya, iaitu $5 sehari. Ini satu kadar yang agak besar juga kerana pada masa itu kalau kita tengok semua data-data menunjukkan gaji pekerja yang mahir seperti plumber, metal worker pun mereka hanya boleh dapat sekitar antara 60 hingga 80 sen sejam lah. Jadi maksudnya kalau 80 sen pun kali 8, RM6.40. Tapi itu awak skill worker, ini semi skill worker. Untuk semi skill worker sepatutnya gaji itu $2.50 ke $3 sehari. So dia dah double dia punya salary. So kalau kita kira lah, dia kerja $5 sehari dan dia kerja 5 hari seminggu je, kita kata that's $25 a day. Maksudnya dalam masa 12 minggu gaji dia dah sama dengan nilai kereta tu. Kita sekarang kat Malaysia ni kalau katalah awak first join kerja dah ada degree, gaji 1,800 sekarang kan, untuk mula start kerja 1,800, nak beli kereta yang paling murah pun sekitar dalam 35-36 ribu. 20 bulan gaji untuk satu kereta mampu milik. Masa zaman tu 12 minggu sahaja. Jadi itu sebenarnya satu lagi inovasi lain yang telah dilakukan Ford, tapi itu kita cerita pada masa lain lah. Apabila 1913 tu tiba dan dia mula menggunakan moving assembly line ni, dia orang dah tahu sebenarnya bila harga turun demand akan meningkat. Cuma dia mungkin tak dapat agak bahawa banyak demand tu meningkat. Tapi apabila mereka mula menawarkan kereta pada harga $300, permintaan melonjak dan ini membuatkan mereka terpaksa memilih satu cara untuk mempercepatkan proses pembikinan kereta supaya dapat memenuhi permintaan yang semakin menggunung itu. Dan pada masa inilah Henry Ford membuat keputusan untuk menghilangkan warna-warna lain dan hanya menawarkan Model T dengan warna hitam sahaja. Kerana ini adalah satu cara penting untuk mempercepatkan proses pemasangan. Jadi awak mungkin tanya, kenapa pilihan warna yang jadi mangsa? Kenapa tak mungkin kurangkan body type ke? Pasal-pasal tu dia orang offer lebih kurang 12 body style atas satu platform ataupun chassis yang sama. Sebenarnya jawapannya ialah kerana proses mengecat tu daripada dulu sampai sekarang pun antara proses yang paling rumit dan memakan masa paling lama dalam kilang pemasangan kereta daripada dulu sampai ke sekarang. Jadi kita kembali ke Detroit 1914 di kilang Highland Park Ford. Proses yang digunakan untuk mengecat kereta pada masa itu dipanggil Japanning. Walaupun nama dia Japanning, tapi sebenarnya proses tu bukanlah dihasilkan di Jepun, tetapi ianya lebih kepada cara untuk meniru reka bentuk ataupun kemasan lacquerware daripada timur. Dan saya rasa dia guna nama Japanning tu sebab pada masa itulah, pada awal abad ke-20 tu, lacquerware daripada Jepun yang merupakan paling cantik dan paling terkenal sekali. Apa yang bagusnya tentang lacquerware ni punya kesan ataupun finishing dia ialah dia menghasilkan kemasan yang keras, tahan lasak dan licin. Jadi ini adalah ciri-ciri yang sesuai untuk produk komersial lah. Cuma untuk yang komersial ni dia nak cat tu tak terlalu keras, pasal kalau terlalu keras dia akan senang merekah lah. Dia adalah berbagai resepi dalam cat tu yang diubahkan ataupun di modify untuk menjadikan cat yang kita kenal dan ada sekarang, iaitu keras, tahan lasak dan tak mudah merekah. Kalau awak nak tahu Japanning ni macam mana, kalau awak punya atuk ke opah ke onyang ke ada mesin jahit singa yang lama yang sebelum World War II punya, dia punya finishing tu ialah Japanning.
Jadi proses Japanning ni, kalau untuk mesin jahit singa tu dulu, dia orang celupkan benda tu dalam cat dan diangkat dan dia bake dalam oven untuk mengeringkannya. Jadi untuk kereta pun proses yang sama juga. Ada kajian yang mengatakan zaman tu juga ada komponen yang dicelup dalam cat, ada yang disapu dengan cat, dan ada yang disembur macam pat air, kita sembur bagi dia basah, kemudian dia akan drip turun ke bawah dan collect balik cat tu guna sekali lagi lah. Jadi cara awal ni banyaknya dipanggil sebagai flow painting. Kalau awak tengok sekarang ada juga orang buat flow painting untuk lukisan. Dia tuang cat, dia bagi mengalir kan. Dan jadi bila buat guna flow painting ni, apa yang bagusnya ialah permukaan yang terhasil tu adalah lebih licin dan sekata daripada kita menggunakan berus. Kadang-kadang kita gunakan berus, kalau dia punya mixture paint tu tak betul lah, mungkin terlalu likat ke ataupun komposisi dia tak betul, kesan berus tu tak hilang sepenuhnya, jadi nampak berjalur-jalur. Jadi flow painting ni nampaknya adalah satu proses yang lebih disukai lah untuk dalam kilang. Selepas dia dah cat tu dengan sama ada spray ke celup ke, dia akan bagi dia menitik habis. Lepas dah menitik habis, dah kering elok, masuk dalam oven untuk dikeringkan sepenuhnya dan jadi keras nak matikan cat tu. Jadi bayangkan kalau digunakan cara flow painting macam ni, di mana cat tu banyak berterabur jatuh ke bawah, dia collect balik, mestilah sangat sukar untuk menukar warna daripada warna lain ke warna lain. Kalau mungkin volume production tu rendah, dia bolehlah guna satu-satu guna berus kan. Tapi dengan cara begini sukar untuk ditukar warna. Jadi itulah salah satu sebab kenapa Henry Ford terpaksa memilih satu warna sahaja. Tapi persoalan seterusnya pula ialah kenapa dia pilih warna hitam dan tak memilih warna lain seperti putih ke, hijau ke, merah ke, kan cantik juga kan. Jawapannya ialah kerana warna hitam tu adalah salah satu cat yang paling murah lah untuk dihasilkan, dan yang kedua saya percaya ialah warna hitam ni sukar nampak tercemar lah kalau ada apa-apa kat situ. Sebagai contoh, kalau kata dia gunakan cat putih, ada termasuk warna lain ke sikit lagi akan nampak. Kalau guna warna merah juga, kalau terjatuh, tercicir ke masuk dalam tu akan nampak warna tu dikotor. Kalau warna hitam termasuk warna biru tak nampak, masuk warna merah pun sukar nak nampak. Dia lebih selamat lah dan lebih mudah diuruskan. Dan kenapa cat hitam ini murah? Ialah kerana pada zaman tu mereka menggunakan asfalt untuk menghasilkan cat hitam sebagai bahan asas pewarna dia. Asfalt tu ialah sama lah yang guna kat dalam jalan raya tu kan, ataupun kita panggil bitumen. Jadi asfalt dengan bitumen ni ada setengah orang ada kata ada perbezaan, setengah orang kata just nama yang berbeza lah. Tapi bitumen selalunya ialah asfalt yang telah dicairkan lah dan dicampurkan pelbagai-bagai untuk digunakan sebagai binding agent untuk jalan. Untuk menghasilkan cat yang cara inilah yang macam yang dia gunakan untuk Japanning ni sekarang ni, awak boleh ambil apa yang panggil bitumen sealant, ada jual dalam tin. Kita tengok brand kat belakang ni, campur dengan turpentine, dan bila dah campur dengan turpentine, awak boleh gunakan dia dan masukkan dalam oven. Dia punya kesan dia sama macam Japanning dulu. Cuma yang zaman dulu dia orang gunakan turpentine yang asli daripada pokok pine. Sekarang banyak kita guna turpentine yang daripada minyak lah. Yang warna dia lain sikit, yang daripada pokok pine tu warna dia jernih. Yang daripada minyak ni mungkin ada kuning-kuning sikit. Jadi kenapa dia orang berubah balik kepada berbagai-bagai warna pada tahun 1925, selepas 1925? Ini kerana dalam menghasilkan kereta menggunakan cat hitam ni, sebenarnya Ford nampak pembaziran yang berlaku dari segi cat dan juga masa yang diperlukan untuk menghasilkan kereta ni. Pasal ada orang kata mungkin memerlukan masa yang banyak lah untuk menghasilkan cat secara Japanning ni. Jadi sejak pada tu dia orang mula mencari cara baru, dan pada 1926 mereka telah menggunakan jenis cat yang baru, iaitu macam yang sekarang kita gunakan untuk spray paint tu, yang menggunakan nitrocellulose. Dan ini menghasilkan cat yang lebih cair dan tapi menghasilkan saluran enamel yang lebih cantik untuk tahan aplikasi otomotif. Jadi bila masa tu dia orang boleh perkenalkan balik warna lain. Nah, itulah sebabnya antara 1914 dan 1925 warna Model T Ford hanya berwarna hitam. Dan ya, memang Henry Ford pernah mengeluarkan kata-kata tersebut. Sampai situ saja video kita hari ini. Kalau awak rasa menarik, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh tekan butang subscribe dan butang loceng supaya awak tahu bila kita upload lagi video macam ni. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.